Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, katakanlah wahai Muhammad, li'ibadi, kepada hamba-hambaku, alladzina amanu, bagi mereka yang beriman, yuqimus salah, hendaklah mereka mendirikan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan hendaklah mereka menafkahkan sebahagian daripada harta mereka yang telah direzekikan ke atas mereka, sirran wa alaniyah, sama ada nafkah dan sedekah itu dilaksanakan secara terang ataupun secara sembunyi. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal, sebelum datangnya suatu hari yang tidak ada lagi gunanya jual beli dan tidak ada lagi sahabat handai yang dapat memberikan pertolongan. Alhamdulillah, demikian erti daripada firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-31. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat berada dalam majlis ilmu di pagi Jumaat yang begitu harmoni ini, insya-Allah. Sayyidul ayyam yaumul Jumaah, penghulu bagi segala hari dalam satu minggu, ya, iaitulah hari Jumaat. Dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu di TV9 untuk rancangan Tanyalah Ustaz secara langsung di Sri Pentas pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada esok hari dan sambung lagi pada hari Ahad pagi untuk kita bicarakan suatu topik yang sangat-sangat penting. Bukan hanya sekadar pada percakapan saya ianya penting, tetapi juga merupakan suatu kepentingan yang telah pun disebutkan secara jelas oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah tajuknya berkaitan dengan sempurnakah solatku. Ya, jadi tajuk itu ditujukan kepada saya, ditujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, dan juga mereka yang tidak bersama dengan kita sebenarnya. Kemudian, dan kalaulah saudara dan saudara ada soalan-soalan selepas ini yang ingin diutarakan, boleh dihubungi terus kami di studio ini di talian 03 772 68114. Saya ulangi, 1772 68114, atau email je saja terus ke tanyalahustaz@tv9.com.my. Jadi alhamdulillah, dan insya-Allah kita akan cuba mengambil seberapa banyak panggilan dan seberapa banyak soalan melalui email untuk kita berikan respons yang terbaik sekadar termampu dan juga kemampuan saya. Baik, jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, tajuk yang akan kita bicarakan iaitulah sempurnakah solatku. Jadi walaupun saya yang nak memberikan tajuk ini, bukanlah bermakna solat saya sempurna. Kita sama-sama nasihat menasihati, tuan-tuan, ya. Ad-dinu nasihah, agama ini nasihat menasihati, dan kalau tidak ada sesuatu yang menasihati kerana menunggu sempurna, maka tak ada oranglah yang akan menasihat atau pemberi nasihat kepada satu di antara yang lain. Maka oleh kerana itu, mengambil keperluan ini, saya kira kita cuba pada pagi ini dan esok dan lusa untuk kita bicarakan topik ini. Baik, yang pertama, sebelum kita ambil mana-mana panggilan, sebelum kita cuba rujuk mana-mana soalan melalui email, kita rujuk dulu beberapa ayat
tentang kepentingan solat ini. Yang pertama telah pun saya baca dalam surah Ibrahim tadi, yang mana Allah SWT menunjukkan kepada hamba-hambanya, maka hendaklah syarat menjadi hamba Allah itu iaitulah mendirikan solat. Dan Allah sebut banyak kali solat ni dalam Quran, dan perincian dia telah pun diperincikan oleh Nabi SAW. Kemudian Allah SWT juga mengaitkan solat itu kalau nak sempurna, apa tadi Allah SWT sebut dalam surah Ibrahim, yunfiqun, iaitulah mereka yunfiquna mimma razaqnahum, mereka menafkahkan sebahagian harta mereka. Lalu itulah dia sebenarnya teknik nak menyempurnakan solat yang pertama. Bukan hanya kita dengan Allah, tapi kita mesti ada hubungan dengan manusia. Sebagaimana Allah SWT sebut, duribat alaihimu dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan, ketidaksempurnaan, malapetaka, bencana, ketidaktenangan kepada sesiapa saja, di mana saja kamu berada, kecuali apabila kamu berpegang dengan tali Allah dan tali manusia. Sebagian ulama kata tali Allah itu adalah solat, ya, solat. Maka tapi tak cukup. Kalau kita nak menyempurnakan solat, kita mesti jadi satu orang yang berada dalam masyarakat, yang membantu masyarakat. Kan itulah kita kena berikan sebahagian nafkah. Dan nafkah tu jangan salah faham. Kita ni, saya ni doktor, saya ni ustaz, saya ni bukan seorang jutawan. Tidak. Nafkah tidak semestinya seorang jutawan. Ya, maka seseorang boleh bagi nafkah dengan cara memberikan ideanya kepada kebaikan Islam, dengan memberikan tenaganya kepada kebaikan Islam, maka itu juga adalah nafkah sebahagian apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Ya, bukan terhad kepada harta semata-mata. Jadi inilah juga yang disebutkan oleh Nabi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun wa afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang mampu bersama dengan masyarakat, lalu melayani karenah dan juga mendengar soalan dan juga membantu masyarakat dan sabar di atas karenah mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mampu untuk turun kepada masyarakat, hanya solat semata-mata, maka tidak akan mendapatkan kesempurnaannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi juga pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang sahih, iaitulah ra'sul amril Islam wa amuduhas salah, iaitulah puncak seluruh urusan kepentingan manusia sebenarnya adalah Islam. Ya, sebab itulah kita selalu doa agar Allah tidak menjadikan kepentingan yang kita beri lebih selain daripada Islam. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian Nabi kata wa amuduhas salah, dan tiang seri kepada urusan yang terpenting itu adalah solat. Wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan kemudian ketinggian yang paling tinggi, martabat yang paling tinggi kepada Islam itu iaitulah al-jihadu fi sabilillah. Baik, jadi satu lagi tuan-tuan yang menunjukkan kita perlu bincang bab solat, perlu menyempurnakan solat ini, iaitulah satu lagi hadis Nabi yang mana Nabi kata, inna awwala ma yuhasabun nasu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah di akhirat dan padang mahsyar kelak, solat. Ya, dan kemudian disebut dalam matan yang lain, dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Majah, man min a'mali as-salati fa in saluhat. Perkara pertama yang akan ditanya daripada mahsyar, solatnya. Fa in saluhat, apabila baiknya solatnya, faqad aflah wa anjah, maka telah pun dia berjaya dan sukses sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba Allah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Ya, kalau dia gagal dalam solat dia, maka dia telah pun menjadi seseorang yang rugi dan juga seorang yang dalam keadaan yang agak mengecewakan. Ya, jadi oleh kerana itu kita kena hari ini cuba kita tengok tuan-tuan. Solat ni sangat penting, dan Nabi tak adalah pergi ambil apa-apa arahan, kecuali Nabi pergi ambil arahan yang direct daripada Allah, kecuali solat. Haji yang begitu hebat itu pun datangnya daripada wahyu Allah, datang daripada Jibril turun kepada Nabi. Tapi solat Nabi pergi naik sendiri semasa Isra' Mi'raj untuk mendapatkannya. Oleh kerana itu, berapa jam sebenarnya kita pernah mengusahakan untuk belajar bab solat daripada A sampai Z. Hari ini terlampau ramai orang yang menunaikan solat, tapi bagaimanakah audit solat mereka, telah dilakukan atau tidak? Kerana kita bimbang, ramai di antara kita tuan-tuan dan puan-puan yang mana kita belajar solat ni daripada tadikah. Maka kita amal solat kita hari ini sebenarnya ilmu yang kita belajar semasa kita di tadika, atau semasa kita di sekolah rendah, atau semasa kita di sekolah menengah. Maka sangat perlu untuk kita audit, untuk menyemak kembali
bagaimana solat kita dari sudut kesempurnaannya dan juga dari sudut bagaimana nak meningkatkan maqam dan levelnya kepada suatu kedudukan yang lebih baik dan juga layak untuk mendapat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Jadi yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak menyempurnakan solat. Baik, yang pertama sekali kita nak maklumkan bahawa kita punya slot mungkin tidaklah begitu panjang. Kita hanya nak berikan kunci-kunci untuk kita ada idea di mana mahu kita perbaiki solat kita, bahagian mana. Jadi kalau kita nak sentuh dengan details, dengan very specific, dengan terperinci, mungkin kita tidak akan mampu berjaya untuk menghurai keseluruhannya. Maka oleh kerana itu kita akan terpaksa memfokuskan kepada solat individu. Ya, kita tak mampu sebenarnya nak pergi kepada solat berjemaah, walaupun kita akan cuba pergi sikit-sikit melihat kepada soalan, dan juga kita mungkin tidak juga mampu untuk pergi bincarakan tentang solat orang sakit, solat dalam keadaan musafir. Mungkin itu tak berapa kecukupan masa kita, insya-Allah. Tapi kalau ada soalan, saya cuba jawab sedaya upaya. Tapi kalau ikut pembentangan yang saya plan, yang saya rancang, maka kita nak tumpu dulu pada tata cara solat itu sendiri. Baik, kita pergi kepada yang pertama, bagaimana nak menyempurnakan solat kita, tuan-tuan. Yang pertama sekali, solatlah dalam keadaan kita ada wuduk. Jadi itu mesti yang pertama sekali. Kalau tak ada wuduk, tak sempurna solat dan tak dinamakan solat lah rupanya. Ya, ada juga yang dinamakan solat yang tak ada wuduk ni, yang dinamakan oleh sebahagian para ulama sebagai solat hormat waktu. Tapi itu sebenarnya tak sah. Solat itu tak sah. Solat itu hanya untuk hormat waktu semata-mata. Jadi oleh kerana itu, solat mesti ada wuduk, sebagaimana yang telah pun Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, yang tuan-tuan boleh dapatkan details tentang perbincangan ini dalam buku saya ini, Formula Solat Sempurna, dan juga buku-buku penulis-penulis yang lain, insya-Allah akan banyak memberikan panduan kepada kita semua. Baik, jadi berkenaan dengan wuduk ini ada disebutkan oleh Allah tentang keperluannya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang mana Allah SWT kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ya, iaitulah wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melaksanakan solat, dah berdiri dah nak lakukan solat ni, dah berazam nak melakukan solat ini, maka hendaklah kamu basuh basuhlah wajah kamu daripada sini sampai ke bawah dagu, daripada kanan sampai ke kiri, basuh. Ya, itu yang rukun dia. Kemudian dua tangan kamu, iaitulah dua tangan kamu sampailah ke siku. Jadi daripada sini ke sini ataupun daripada siku ke hujung jari, ini tak ada masalah, tuan-tuan. Mengikut pendapat majoriti, ini adalah bahagian yang perlu kita basuh. Ya. Kemudian iaitulah basuhlah, sapulah kepala kamu, sapu kepala. Jadi ada yang mengatakan bahawa di Malaysia ni kita selalu sebut tentang 3 helai rambut kan. Jadi sebenarnya jangan salah faham, tuan-tuan. Jangan salah faham tentang mazhab Syafi'i punya pandangan. Mazhab Syafi'i memberitahu bahawa tempat tumbuh 3 helai rambut. Kerana Allah suruh wamsahu bi ru'usikum, sapulah sebahagian kecil daripada kawasan kepala kamu, bukan rambut. Jadi kalau ada orang cakap rambut 3 helai rambut, saya pernah diajukan soalan, ada orang perempuan tanya, ustaz, tapi kalau rambut kami panjang 3 helai rambut, maknanya daripada pangkal sampai ke hujung lah. Payah juga kita ambil wuduk sampai ke hujung tu, tuan-tuan, ya. Maka oleh kerana itu jangan kita risau pasal rambut. Nah, Allah suruh sapu kepala. Maka tempat tumbuh 3 helai rambut yang dimaksudkan oleh mazhab Syafi'i, dan bukanlah rambut itu sendiri. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan kesempurnaan solat ini, dimulakan dengan wuduk. Jangan ke mana-mana, tuan-tuan. Bersama-sama lagi kita selepas ini. Alhamdulillah, kita bersama lagi di rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 secara langsung, dan kita membicarakan topik sempurnakah solatku, dan insya-Allah kita harapkan dengan cara perbincangan kita pada hari ini kita akan dapat sedikit motivasi tambahan untuk belajar lagi bab solat. Jadi kita sambung sikit perbincangan kita tadi berkenaan dengan cara nak menyempurnakan solat kita. Kita nak sebut sekali lagi, kita ada yang pertama sekali pembentulan fizikal.
ya, iaitulah wuduk kena betul, dan solat kita tata cara pergerakan tangan kita, pergerakan kaki kita, pergerakan tubuh kita kena betul. Dan yang kedua, ada unsur elemen spiritual. Ini akan insya-Allah kita bincangkan esok ataupun lusa. Jadi kita hari ini kita fokus kepada pembetulan ataupun tumpuan kepada fizikal terlebih dahulu. Baik, jadi wuduk tadi tempat kita sapu kepala itu adalah minimum kata dalam mazhab Syafi'i. Bila minimum tuan-tuan, kalau nak sempurna jangan ambil minimum tuan. Minimum tu maknanya minimum requirement. Maknanya kalau macam pelajar-pelajar kita exam ni dia paras ni. Apa nama tu? Paras lulus saja tu. Jadi kita tak maulah paras dulu, kita nak cemerlang tuan-tuan. Kalau nak cemerlang, kita ambillah pandangan-pandangan yang lain atau pandangan mazhab Syafi'i juga, iaitu sapu seluruh kepala kita. Kerana Nabi SAW pernah sebutkan bahawa umat aku akan datang pada hari akhirat nanti dalam keadaan anggota wuduknya bercahaya-cahaya. Lalu kalau kita basuh, kita sapu seluruh kepala tuan-tuan begini kan, sapu seluruh kepala sampai ke belakang ni, maka bercahayalah kepala kita tuan-tuan. Macam mentol ke tak mentol tu saya tak tahulah tuan-tuan. Tapi kalau orang yang sapu 3 helai rambut itu 4 tumbuh saja tuan-tuan, bayangkan stoet je tuan-tuan. Tahu stoet tuan-tuan cik-cik je, lompat sikit-sikit je, titik-titik je. Sayanglah tuan-tuan Jadi oleh kerana itu kita sapu seluruh kepala kalau ada kemampuan dan tempatnya sesuai. Jadi ada juga setengah orang perempuan dekat pejabat, kalau sapu seluruh kepala ustaz, dia kata pakai tudung balik masuk pejabat, basah tudung saya. Itu pandai-pandailah kan. Kita sebut di tempat yang sesuai insya-Allah. Baik, jadi sekarang lepas tu kita akan basuh kaki. Basuh kaki ni kena sempurna tuan-tuan. Barulah sempurna solat kita. Basuh kaki ni mestilah tenyih-tenyih dengan tangan kita, kena gosok. Ni ada setengah orang dia buka pipe, dia hulurkan kaki goyang gitu saja, relax saja kan. Tak boleh, dia kena tenyih-tenyih. Sebab tenyih-tenyih tu kena gosok-gosok. Itu cara yang Nabi tunjuk pada kita, cara wuduk yang sebenar. Jadi saya terpaksa sebut pasal wuduk kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW yang sebutkan, iaitulah tidak sempurna solat seorang kamu sehinggalah yada'al wuduk mawadhi'ahu, sehinggalah dia ambil wuduk dan memberikan hak wuduk itu setiap tempatnya. Maka kerana itu kita kena sebut secara beringkas walaupun kita tak nak sebut panjang bab wuduk tadi. Okey, sekarang kita berhenti sebentar bab penerangan saya. Kita nak pergi kepada beberapa email yang kami terima. Jadi kita pergi kepada email yang pertama, iaitulah daripada Cik Azuraini Abdullah, yang mana beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apa yang saya tahu anggota sujud ada 7, dan setiap 7 anggota tersebut mestilah menyentuh tempat sujud. Bukan tempat sujud, tanah lah Apa yang saya muskilkan ialah bagaimana pula anggota sujud wanita, iaitu tapak tangan sudah semestinya akan berlapik dengan telekung solat. Adakah perlu dikeluarkan tangan supaya menyentuh tempat sujud ataupun sudah dikira sah solat walaupun tapak tangan berlapik dengan telekung? Baik, daripada Perak daripada Perak. Jawapan ni tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya yang pertama sekali kita rujuk kepada hadis Nabawi, di mana Nabi kata benar memang 7. Nabi kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku, Nabi kata, dan juga kita semua diarahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Kemudian yang pertama alal jabhah, ni pertama dahi. Nabi wa asyara biyadihi ala anfi, dan semasa Nabi sebut dahi, Nabi tunjuk kat hidung. Maka apa hal tu? Maka para ulama mengatakan hidung dengan dahi satu package. Dia ada package juga tuan-tuan, bukan kita bisnes, dia ada package. So hidung, dahi dengan hidung satu package. Tapi para ulama mengatakan hidung ni kesempurnaan. Kalau tak sentuh kat tanah pun sah solat, tapi sempurna. Kita kan bincangkan sempurnakah solatku. Jadi kita bukan nak sebenarnya apa lama tu 50-50, cik makan saja atau lulus cik makan saja. Kita nak bagi lebih, maka hidung sentuhkan, tapi jangan tekan. Dahi kita tekan, hidung jangan tekan tuan-tuan. Nanti semakin handsome insya-Allah Kita bimbang semakin handsome nanti susah pula. Kemudian wal yadain, dan 2 tangan. 1 2 3, 2 tangan. Kemudian lutut kanan 2 3 4, lutut kiri 5, kaki kanan 6, kaki kiri 7. 7 anggota. Maka semua ni perlu bukan menyentuh tempat sujud, perlu menyentuh tanah. Perlu menyentuh tanah. Baik, ini hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. So ditanyakan tadi bagaimana wanita? Adakah boleh tangan ditutup dengan telekung? Dalam mazhab Syafi'i dan 3 mazhab lain tuan-tuan, tidak ada masalah. Saya ulangi, tidak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak dapat rujukan, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Rawdatul Talibin oleh Imam An-Nawawi yang merupakan kitab yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan demikian juga dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh Imam Khatib Asy-Syarbini. Maka juga disebutkan bahawa tidak ada perbezaan dalam bab ini lelaki dengan perempuan
Iaitulah lutut boleh tertutup, kaki boleh tertutup pakai stokin pun sah tuan-tuan. Lutut memanglah kena tutup, tutup tak jadi tutup aurat namanya kan. Jadi tertutup tak apa, tangan pun tak apa. Jadi saya tahu memang mungkin ada orang yang pernah berkata tangan perempuan tak boleh tutup dengan telekung. Ini semuanya tuan-tuan, minta maaf saya kata bukan mazhab Syafi'i lah, dan mazhab-mazhab lain pun tak suruh begitu. Mazhab Syafi'i yang bezanya dahi. Dahi saja perempuan dan lelaki. Kalau perempuan, dahi dia tak boleh ditutup dengan telekung dia, kerana telekung itu adalah pakaian. Maksud pakaian dalam mazhab Syafi'i adalah satu benda yang kita pakai yang bergerak dengan bergeraknya kita. Jadi kalau kita bangkit, telekung tu ikut bangkit tak? Ikut kan, kalau dia ikut maknanya itu pakaian kita. Tapi kalau kita bangkit, sejadah tu ikut bangkit tak? Tak bangkit kan? Kalau sejadah tu tak bangkit, sejadah tu tak apa, sujud atas sejadah. Tapi ada juga di Malaysia yang saya dengar ada sejadah-sejadah yang berdiri kan. Tapi sebenarnya tak betul tu tuan-tuan. Sejadah tak berdiri, orang yang mendirikannya. Baik, jadi kita nak sebutkan bahawa itu saja, tempat sujud saja, dahi saja dalam mazhab Syafi'i. Dalam 3 mazhab lain tidak ada masalah kalau tertutup pun. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i kita nak sempurnakan, buka dahi, jangan tertutup dengan telekung, jangan tertutup dengan kopiah, jangan tertutup dengan songkok, jangan tertutup dengan serban kita, sebab ia akan memberikan masalah dari sudut pandangan ijtihad mazhab Syafi'i. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua iaitulah saya ingin mengajukan soalan berkenaan pergerakan jari telunjuk ketika tasyahud, yang mana saya telah rujuk mempunyai 2 kurang pasti pendapat, iaitulah tidak menggerakkan dan menggerakkan jari sepanjang tasyahud. Mohon diberikan penjelasan. Baik, menggerakkan jari ni tuan-tuan adalah satu isu yang agak panjang lebar dibincangkan oleh para ulama. Tapi yang pertama perlu kita faham sebelum kita bincang, benda ni sunat saja. Bila sunat saja, perbincangan ni sama ada dia sunat ataupun tidak sunat. Begitu. Jadi para ulama bincang panjang dalam bab ini, dan antara hadis yang pernah disebutkan dalam perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah rafa'a usbu'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Maka seorang sahabat nama Wa'il bin Hujur berkata, aku nampak Rasulullah angkat jari telunjuk dan kemudian Nabi menggoyangkannya berterusan, dan Nabi sambil berdoa semasa mengangkat jari. Jadi poin yang perlu kita ittifaq, yang perlu kita faham bahawa adanya persepakatan ulama, semasa angkat jari, masa itulah kita doa tuan-tuan. Doa dalam hatilah, doa. Baik, kemudian yang seterusnya, menggoyangkan jari ini ada satu mazhab saja yang pegang menggoyangkan berterusan, iaitulah mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata kita angkat, kita goyang-goyangkan, sebab mereka pegang kepada satu lagi hadis, tahrikul usbu' mudha'iratun lisyaitan, iaitulah menggoyangkan jari dapat menjauhkan syaitan daripada mengganggu kita. Walau bagaimanapun, 3 mazhab lain mengatakan hadis ni adalah sedikit ada masalah sikit dari sudut kekuatannya, lalu mereka tak pakai. Maka berlakulah perbezaan ijtihad tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kalau ada orang yang kita nampak di Malaysia dia goyang jari, janganlah pergi renung jari dia tuan-tuan dekat sebelah, hebat jari kamu bergoyang. Jangan tuan-tuan, tak khusyuk. Jadi bagi orang yang nak goyangkan jari pula, kena tengoklah kamu solat di kampung mana, di masjid mana, surau mana. Kalau orang Malaysia tak biasa tengok orang goyang jari, jangan goyang jari tuan-tuan. Sebab walaupun ia sunat, walaupun kamu yakin dia sunat, sebab sunat itu tidak cukup kuat untuk melawan keharaman pentegahan kita mengganggu orang sebelah solat. Sebab mungkin kalau orang sebelah tu dia tak reti. Kalau tuan-tuan nak goyang jari dekat masjid UIA, okey tuan-tuan, orang luar negara banyak. Tapi kalau dekat kampung-kampung dan dalam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat ni, nanti ditengok jari tuan-tuan, dia kata tuan-tuan bawa ajaran sesat. Maka oleh kerana tu kita kena hati-hati dalam bab ni. Saya nak beritahu ini perkara khilaf, dan mazhab Maliki goyang, mazhab Syafi'i tak goyang. Mazhab Syafi'i kata goyang, sebab bila kita angkat tu, kan goyang tu. Dia goyang sekali je, kata Imam Al-Baihaqi, ya. Tapi pandangan ulama yang mengatakan ni, kata dia goyang berterusan. Tapi tak apa tuan-tuan, dia perkara sunat. Jangan bergaduh, jangan bertelagah dan bergaduh, itu adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Baik, yang keseterusnya, soalan yang keseterusnya, iaitulah apakah hukum kita menguap ketika bersolat, sedangkan menguap sangat itu adalah lumrah semula jadi, bukan dibuat-buat. Terutamanya tengah solat malam. Hebat ni, ya. Solat subuh ketika setelah bangun daripada tidur, adakah dikira batal solat itu daripada Johor Bahru, Mei Maria, ya. Baik, jadi soalan ni tuan-tuan, kita nak tahu Nabi SAW sebut al-atash minallah wa tatha'u minasyaitan. Ni Nabi kata, ya, Nabi kata sesungguhnya bersin datang daripada Allah. Dari sudut saintifik pun bersin ni tuan-tuan, kita keluarkan beberapa bakteria ke apa, ya, daripada tubuh kita. Bagus, sebab tu jangan bersin dekat muka orang. Sebab tu jangan bersin dekat tempat awam, tutup
dengan tangan. Nabi suruh tutup dengan tangan, dan tangan pula jangan tutup lepas tu salam dengan orang pula. Itu tak bagus tuan. Kena tutup lepas tu basuh tangan. Itu satu cleanliness yang diajar oleh Islam. Kemudian watata'u minasyaitan, dan menguap ini datang daripada syaitan. Sudah, macam mana pula ni? Kita asyik menguap ni. Jadi tuan-tuan, menguap daripada syaitan. Fa in tatha'aba ahadukum, tapi memang tak boleh lari. So Nabi kata apa? Fa in tatha'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi. Maka siapa yang menguap juga, maka hendaklah diletakkan tangan dia di mulut dia, tutup mulut. Jangan jadi macam badak sumbu tuan-tuan. Wah, gitu kan. Kita kena tutup mulut. Ya, kalau rasa tak boleh nak tutup mulut, kita pakai kita punya rahang ni tuan-tuan, lawan dia. Lawan dia, jangan bagi terbuka, ya. Dan kemudian Nabi pula kata wa idqal, dan sekiranya orang yang menguap tu berkata kan ada orang menguap, ada bunyi itu kan. Kalau ada bunyi begitu, Nabi kata fa inna syaitan yadhhak min jawfi, syaitan akan ketawakan kamu, berdekah-dekah, ya. Kalau kata berguling-guling, syaitan tahu menengok kamu duk menguap sampai berbunyi-bunyi. Sebab tu kita kena tahan lawan ni, ya. Kemudian hadis ini riwayat Tirmizi. Maka oleh kerana itu, tengah solat boleh tak? Tengah solat hukumnya makruh, dan kalau kita tak mampu, maka kita kena tahan dengan geraham kita. Kalau kita tak mampu tahan juga, dengan tangan kita, maka solat tidak batal. Bagaimana tangan bergerak tadi ni? Tak ada masalah tuan-tuan. Tangan bergerak ni tuan-tuan, dia kalau ikut dalam kitab Mughni al-Muhtaj dalam mazhab Syafi'i, ya, iaitu kita angkat ni, kita berhenti kejap tutup kan, lepas tu turun balik kan, satu je tu. Dikira dia macam ni tuan-tuan, naik satu, lepas tu dia kosong, dia reset kosong, lepas tu dia satu balik. Satu kali bergerak je, tak batal tuan-tuan, tak batal. Sebab dalam mazhab Syafi'i yang batal adalah 3 kali bergerak anggota yang besar berturut-turut. Jadi berturut-turut tu macam ni lah. Itu batal. Takkanlah orang nak menguap begitu pula kan. Jadi kita tutup, turun balik, habis. Tuan. Jadi itulah jawapan dia, tidak batal, tetapi perlulah kita berusaha untuk lawan dia. Soalan yang seterusnya tuan-tuan, iaitulah adakah solat seorang ibu yang mendokong anaknya? Bolehkah Ustaz ulas perkara ini? Apakah dalil yang membenarkan? Apakah syarat yang membolehkan mendukung anak semasa solat? Kadang-kadang anak tak sihat, anak asyik meragam, tak mau dengan kakaknya, dan macam-macam lagi lah. Kemudian menarik telekung-telekung, berguling-guling di atas jadah. Apakah dibiarkan menangis atau boleh didukung? Baik, jadi mendukung anak ketika solat ni tuan-tuan, memang ada nas, ya, daripada hadis Nabi yang Nabi pernah dukung Zainab. Ya, daripada itu. Tapi kita kena faham sikit dalam bab ni, kita kena hati-hati sikit dalam bab najis. Ya, najis. Jadi kalaulah budak tu pakai diapers, ya. Kalau pakai diapers, maka kita tahu ada najis dalam tu, kita pegang, dokong dia, maka dalam mazhab Syafi'i kita telah mendokong, kita telah menanggung sesuatu yang mempunyai najis. Maka ketika itu solat kita boleh menjadi masalah. Tapi kalau tidak ada najis, confirm, baru dia pakaikan diapers dia, tidak ada masalah untuk kita dokong dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Walau bagaimanapun, mungkin perkara ini agak odd, agak pelik dalam mazhab kita, ataupun bukan dalam mazhab kita, dalam keadaan orang Malaysia hari ini. Tapi saya nak beritahu, adakah dibolehkan? Sebenarnya dibolehkan ketika mana keperluan yang mendesak, macam yang disebutkan tadi. Okey? Baik, kemudian yang seterusnya, soalannya, adakah sah solat seseorang itu apabila kakinya ternampak semasa sedang solat dan tanpa disedari? Ini dalam kes wanita. Kalau kes lelaki memang tak ada masalah lah, nampak kaki itu memang tak ada masalah lah. Jadi adakah sah? Maka dari sudut perempuan, kaki semasa solat adalah aurat, ya, oleh kerana itu jangan ternampak. Dan kalau ternampak, dia tak sedar sampai habis solat, maka dia dimaafkan, kerana ini dikira aurat mukhaffafah. Ini ada juga, bukan najis, dia ada mughalazah mukhaffafah tuan-tuan. Aurat pun ada juga. Jadi aurat yang mukhaffafah ni macam helaian rambut jatuh, satu je selai tengah solat, ada pula helaian rambut, sah solat dia, tak ada masalah, ya. Begitu juga kaki ternampak yang dia betul-betul tak sedar, kecuali dah nampak sampai betih dia, biar saja orang pun dapat menikmati belakang tu, tak boleh lah tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ni, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, sama-sama lagi kita dapat duduk dalam majlis ilmu di rancangan Tanyalah Ustaz di TV9, membicarakan persoalan sempurnakah solatku. Ya, jadi kita dah bicarakan tadi beberapa persoalan daripada email yang sempat kita baca. 5 tadi pun kira hebatlah tu tuan-tuan, dapat baca 5 tu. Kita ada banyak lagi sebenarnya. Jadi kita pergi sikit tadi tentang, saya nak takut saya terlupa tadi. Ya, tentang tentang kaki ternampak semasa solat tadi tu, sebolehnya kalau kita tutup,
Kalau kita perasan, kalau tak perasan dia sudah ternampak yang kita tidak perasan, maka dia ma'fun anhu, diampunkan perkara-perkara yang tidak dapat kita sedari secara jelas, ya, dan benda itu buka pula kecil. Baik, kemudian yang tadi kita sebutkan juga tentang wuduk, ya, tentang wuduk, dan juga kita telah sebutkan tentang beberapa perkara lain yang perlu kita untuk menyempurnakan solat kita selain pada wuduk. Semasa kita nak solat tu tuan-tuan, kita dah tahu arah kiblat, kita dah tahu manakah aurat kita dah tutup aurat tu, sempurna benda-benda luaran yang berkenaan solat yang perlu disempurnakan, ya. Kemudian selepas tu, masa kita nak solat tu, kalau kita solat seorang diri, kita kena buat sutrah, tuan-tuan. Sutrah ni nama bahasa Arab, nama bahasa Melayunya penghadang. Di antara kita dengan tempat sujud, kita letak sutrah. Betul-betul sutrah tu kita sujud, jadi kita jadikan border. Jadi orang luar ni kalau dia lalu depan sebelah-sebelah kita, dia nampak kita punya bahagian solat. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya dia tak lalu depan kita. Sebab membenarkan orang lalu di depan kita yang sedang solat, ataupun kita lalu di depan orang solat, adalah satu dosa yang sangat besar, tuan-tuan. Ini disebut oleh Nabi SAW, "Law ya'lamul mar", kalaulah seseorang yang lalu di hadapan orang solat itu, baina yadayil musalli madza alayhi lakana ay yaqifa, maka dia akan, kalau dia tahu dosanya, maka dia akan berhenti. Dia akan tunggu arba'ina khairan min an yamurra baina yadil musalli. Lebih baik dia berhenti 40 tahun atau 40 bulan atau 40 hari daripada dia lalu di hadapan orang yang solat. Maka orang yang solat tu pula, kalau ada orang nak lalu depan kita, di dalam kita punya border sutrah tu mestilah yang boleh nampak, tuan-tuan, iaitulah kita mesti halang. Orang nak lalu, kita kena halang, tuan-tuan. Jadi kita tengah solat ini, ada orang nak lalu depan kita, tahan dia, tuan-tuan. Tahan dia macam ni ke, boleh belaka. Jadi kita kena ajar masyarakat kita supaya hormati saya sedang berhadap dengan Allah. Sebab bila kita tengah solat ni, tuan-tuan, kita sedang berhadap dengan Allah. Nabi SAW kata, Al-musalli yunaji rabbahu. Orang yang sedang menunaikan solat ni sedang berdoaan, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebagaimana yang juga disebutkan oleh Nabi SAW, fa idza shallaitum fala taltafitu, bila mana kamu solat jangan kamu berpaling kanan paling kiri. Ini tak sempurna, tuan-tuan. Ada orang solat tu jeling orang sana, jeling sana, tengok sana macam budak-budak sekolah rendah solat. Tak boleh, tuan-tuan, kalau kita orang dewasa ni. Jadi fa innallaha yansibu wajhu liwajhi 'abdihi fi salati ma lam yaltafit, kerana Allah SWT sedang menghadap kamu, melihat kamu, ya. Dan kalau kamu, selagi mana kamu tidak berpaling, kamu berpaling saja, Allah tak mau tengok dah. Maka sebab tu kita kena tahan orang yang lalu di hadapan mata kita. Jadi kita ada pemanggil kita yang pertama. Jadi kita cuba mendengar apa soalan beliau. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bagi perempuan, bacaan dalam solat tu boleh tak dikuatkan sikit untuk bagi lebih khusyuk? Sebab kadang-kadang macam dalam hati kita nak dengar suara kita sendiri, boleh ke? Lagi satu, kalau macam masa kita rukuk dan sujud tu, kadang-kadang macam kita pernah kena migraine, macam sakit sangat kepala, nak tunduk macam tak boleh. Kalau kita cepatkan bacaan tu, boleh tak? Macam kena baca 3 kali kan, Subhanallah azimi ke, kena baca 3 kali. Kalau kita pendekkan 1 kali, boleh, Ustaz? Ya, okey. Itu soalan saya. Terima kasih, ya. Okey, sama-sama. Jadi soalannya yang pertama tadi, bacaan dalam solat kita baca dalam hati saja. Jadi tuan-tuan, ini ada satu perkara yang agak berat ni, tuan-tuan, ya. Sebenarnya bacaan-bacaan yang wajib dalam solat kita tak boleh baca dalam hati, tuan-tuan. Sebab baca dalam hati tak sama solat macam Nabi. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat, dan kamu mempunyai ilmu sebagaimana aku mendirikan solat. Dan Nabi bila solat, Nabi baca kumat kamit. Sebab tu para sahabat dia boleh nampak janggut Nabi goyang daripada belakang, menunjukkan Nabi membaca. Maka oleh kerana itu, untuk solat tu sah dalam mazhab Syafi'i, kita ada rukun fi'li dan rukun qawli. Rukun fi'li iaitu anggota kita kena bergerak dengan betul, ya, dan adalah 13 rukunnya. Kemudian rukun qauli, bacaan kita kena betul. Fatihah kita kena sebut. Bacaan dalam hati tak boleh, tuan-tuan. Itu dah dia. Ni yang masalah sikit ni. Bacaan dalam hati tak boleh. Mesti baca kat luar. Dan kat luar tu pula setakat yang kita dengar dengan telinga kita. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu orang kata berbisik. So macam mana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Begitu, tuan-tuan. Jadi itu. Orang perempuan pun begitu, orang lelaki pun begitu. Jadi itu yang kita nak, dan itulah tanda kesempurnaan solat. So ingat sekali lagi, jangan baca dalam hati. Sebab baca dalam hati mungkin akan mengakibatkan solat kita tidak sah, ya. Baik, yang kedua,
rukuk dan sujud tadi ada migrain. So bila rukuk lama, sujud lama, dia makin sakit. So jadi bolehkah dicepatkan? Dicepatkan boleh, tapi dengan syarat mesti ada sah sampai tamakninah. Sebab Nabi SAW dan menjadi rukun dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga sebahagian mazhab lain, mesti tamakninah. Tamakninah artinya mesti berhenti sebentar dalam posisi kita. Kalau tengah rukuk tu, baca bacaan subhana rabbil a'la atau subhana rabbil azim, ataupun masa sujud subhana rabbil a'la, maka cukup sekali pun sudah cukup, khususnya kalau ada orang yang mempunyai sakit. Sebab Islam ini tidak memberatkan orang yang sakit untuk buat satu benda yang boleh menyakitkan, lebih terus menyakitkan, tuan-tuan. Malah kalau tengah sakit sangat pun, solat duduk yang rukuknya sambil duduk tu pun dibenarkan. Malah kalau baring pun boleh, kalau ada orang di setengah-setengah keadaan mereka tak mampu untuk berdiri. Baik, kita ada satu lagi soalan, tuan-tuan. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama ni mungkin ada perbincangan lama dah tentang niat dan nafas lah, yang mana satu lah dalam menyempurnakan solat. Dan yang kedua ni tentang hadis Sahih Muslim lah, tentang larangan Nabi solat di depan kuburan. Dan kita tengok masjid-masjid di Indonesia ni banyak depan kubur. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi soalan yang pertama tadi, niat dan lafaz. Baik, niat dan lafaz tentang solat ni nak sempurnakan dia begini, tuan-tuan. Kita ada tempat yang disepakati oleh para ulama, ada tempat yang diperbezakan. Kita pergi yang disepakati dulu. Jangan kita fokus banyak kepada yang dibezakan, tuan-tuan. Jadi cepat nak bergaduh je kan. Jadi kita ambil tempat yang bersepakat dulu. Tempat yang sepakat ni, tuan-tuan, Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Okey, sesungguhnya amalan itu mesti ada niat dia. Maka solat ni nak start dia kena ada niat. Maka yang disepakati oleh para ulama 4 mazhab, tuan-tuan, niat itu mestilah semasa kita betul-betul nak start solat betulnya. Iaitulah semasa berdiri nak solat tadi tu. Kalau masa kita berdiri nak solat ni bukan semasa nak keluar pergi masjid. Jawab, tuan-tuan. Kalau nak keluar pergi masjid kita dah niat masa tu, maksudnya pergi berjalan dengan masjid tu solatlah tu. Tu tak boleh, tuan-tuan. Jadi solat ni innamal a'malu binniyat dalam mazhab Syafi'i yang paling strict sekali, iaitulah B itu B al-muqaranah, ba al-muqaranah, maknanya tengah angkat takbir itu Allahu akbar, masa tu niat. Jadi itu yang paling, memang kalau boleh buat begitu, itu yang confirm, itulah dia yang paling tepat sekali. Maka lafaz niat dengan niat dua benda yang berbeza. Lafaz niat iaitulah sahaja aku mendirikan solat, saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat bla 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 sampai habis. Jadi itu bukan niat. Itu hanya pemudah cara. Itu bukan satu kesalahan yang besar kalau kita tahu bahawa itu perkara yang di luar solat. Dia adalah satu perkara yang di luar solat. Dia bukan benda dalam solat, dia di luar solat. Sebab itulah perkara itu kita buat semasa berdiri. Biasanya orang buat kan tengah berdiri, usolli fardhu zuhri 4 rakaat bla bla bla, bola Allahu akbar. Tapi Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Rawdatul Talibin. Imam An-Nawawi ini ulama hebat dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama ya. Beliau mengatakan bahawa kalau kita menganggap bahawa lafaz niat itu niat, maka itu adalah ghaltah, satu kesilapan, kata Imam Nawawi. Maka kita kena faham, niat itu adalah pada sewaktu Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan lafaz niat itu bukan niat. Malah kalau tersilap lafaz kita zuhur, tapi solat kita niat asar, maka yang dalam hati itu yang confirm, yang masuk ya. Jadi itu adalah berkenaan dengan niat di dalam hati. Lafaz adalah pemudah cara bagi sesiapa yang memerlukan. Kalau tuan-tuan tidak perlukan, tak payah buat. Lafaz niat pun tidak apa-apa memberikan kesan kepada solat kita. Dan kena ingat, bagi siapa yang nak buat lafaz niat pula, kena perhati orang sebelah. Ada setengah orang, tuan-tuan, dia lafaz dia punya hebat, tuan-tuan. Usolli fard, dia boleh belajar makhraj huruf, yang usolli, zuhri, habis. Ada ganggu orang sebelah-sebelah. Apa tempias pun kena, ya, orang sebelah pun jadi tak fokus, maka jadi dosa pula. Jadi jangan sebab nak buat benda yang memudah cara, ya, iaitulah benda disebut dalam kitab Mu'nil Muhtaj, lafaz niat ni mustahabun, digalakkan bagi orang yang perlukan. Bagi orang yang tak perlukan, tak payah. Bagi orang yang perlukan, silakan. Dan dia bukan satu kesalahan, dia bukan satu bid'ah, kerana dia dibuat di luar solat. Dan dia bukan sebahagian daripada solat. Dan dia bukan satu perkara untuk menyempurnakan solat yang mesti kita buat. Tidak. Dia diperlukan untuk sempurnakan solat bagi setengah orang yang memerlukan kerana dia nak memudahkan dalam hati dia niat. Itu saja jawapannya. Kemudian soalan yang kesunya, larangan solat berhadap dengan depan kubur. Ini juga memang betul dilarang oleh Nabi. Tapi kita kena faham, zaman Nabi dulu, tuan-tuan, situasi dia, kerana mereka dulu kan penyembah berhala.
kan, penyembah berhala. Bila ramai yang menyembah berhala dulu, begitu masuk Islam, semua dah tak sembah berhala, maka Nabi tak mahu ada apa-apa unsur yang boleh mengingatkan balik, attract balik mereka kepada sembah berhala dan sembah benda-benda yang selain daripada Allah. Maka oleh kerana itu Nabi mengarahkan bagi masjid jangan buat dalam tempat kubur, dan kubur jangan buat dalam kawasan masjid dan seumpamanya. Tapi hari ini kita di negara kita mungkin ada sebahagian tempatnya menghadap ke kubur, tapi kita kena pastikan bahawa adanya dinding yang menghalang, tidak direct solat dengan berhadap kepada kubur, adanya dinding itu sudah cukup memadai untuk kita tidak terseleweng dalam niat kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini, tuan-tuan. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, sama-sama lagi kita di rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 membicarakan persoalan sempurnakah solatku. Baik, jadi kita sudah sampai hampir-hampir di hujung rancangan. Sekali lagi kita minta sebenarnya untuk tuan-tuan tidak mencukupkan diri dengan apa yang kita dapat hari ini. Segeralah cari buku-buku, segeralah cari tuan-tuan guru, segeralah cari mana-mana tempat yang boleh kita belajar ilmu solat ni daripada A sampai Z. Bukan separuh-separuh jalan, bukan celup-celup, bukan ambil-ambil, sebab nanti tidak sempurna solat kita bimbang. Sebab disebutkan man amila amalan man amila, seseorang yang beramal min ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana yufsidu aktsaru mimma yuslih, lagi banyak buat salah daripada buat betul. Jadi kita ingat kita dah solat rupa tak solat, ya. Baik, jadi kita pergi sikit lagi tadi berkenaan dengan bagaimana nak menyempurnakan solat. Tadi kita dah buat penghadang di antara kita dengan tempat sujud kita, ada penghadang. Tapi jangan pula macam dekat Pudu Raya tuan-tuan, orang solat kat surau tu dia letak beg kan. Itu bukan penghadang, itu letak beg namanya kan. Letak beg tu betul-betul dekat kawasan kita rukuk dan sujud. Ini di depan. Baik, dia kemudian kalau ada orang lalu kita kena tahan. Jadi jangan tak faham tuan-tuan. Tahan ni maknanya bukan nak salam tangan ni, jabat tangan ni. Sebab pernah berlaku di Mekah tuan-tuan, ada jemaah haji Malaysia dia buat, ada orang Arab dia dah biasa buat begitu. Orang Arab kalau kita nak lalu depan dia solat je, dia akan buat tangan macam ni tuan-tuan. Jadi ada jemaah haji kita ni cerita betul tuan-tuan, bukan main-main tuan-tuan. Ada buat tangan macam ni, Allahumma salli ala Muhammad. Dia jabat tangan pula, Allahu akbar, pening kepala Arab tuan-tuan. Kita kata jangan lalu depan dia sebab dia sedang berhadapan dengan Allah. Saya pula dapat satu persoalan tentang lalang orang lalu depan kita ni tuan-tuan. Ini adalah tanda kesempurnaan solat. Walaupun ada semasa saya berikan satu talk di Brunei tuan-tuan, ada kawan kita di Brunei bertanya, kalau kita ada orang nak lalu kita tahan, orang nak lalu kita tahan, tak khusyuk lagi tuan-tuan. Dia kata, betul tak Ustaz? Saya kata tak, sebaliknya. Itulah tanda kita khusyuk. Macam kita tengok satu kisah Hindustan yang kita minat, tengah-tengah tense, tengah-tengah climax, tiba-tiba ada anak kita duduk depan televisyen. Apa kita buat tuan-tuan? Kita dengan segera kita akan mengalihkan dia. Itu tanda kita khusyuk. Bagaimana kalau kita tengok satu berita yang kita tak faham bahasa dia, kita tengok lebih kurang je, budak-budak anak-anak kita nak duduk depan pun kita biar je kan. Jadi itu tanda tak khusyuk. Jadi tanda khusyuk kita bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah itu adalah kita akan menghalang sesiapa saja yang lalu depan kita. Tapi ingat, kalau kita solat depan pintu, orang nak keluar kita halang, nak keluar kita halang. Orang pun panjang queue tuan-tuan. Itu tak boleh tuan-tuan. Itu kita yang salah. Orang akan lalu juga sebab orang dah jam ni nak pergi kerja ni, kita macam hari ni lah Jumaat ni. Jangan solat tahiyatul masjid ataupun jangan solat sunat selepas orang habis solat Jumaat duduk depan pintu. Orang nak lalu, tahan. Ni buat amalkan tadi Dr. Zarudin sebut pagi tadi ni, tahan. Orang tak boleh keluar belaka tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Itu tanggungjawab orang yang buat belaka tu ya. Baik, jadi selepas kita buat sutrah kita akan berdiri. Solat fardu ni kena berdiri tuan-tuan. Dia tak boleh duduk kecuali yang uzur sahaja. Berdiri itu satu kemestian dan rukun menurut sebahagian ulama. Dan solat sunat boleh duduk, tetapi disebutkan oleh Nabi SAW, salatul qa'id nisfu salatul qa'id mitu nisfi salatil qa'im. Solat orang yang duduk, solat sunat, dia dapat separuh solat orang yang berdiri, solat separuh pahala. Jadi berdiri itu lebih susah, lebih banyak pahala. Jadi kita kena berdiri. Dan berdiri pula dalam solat berjemaah tuan-tuan, kena pergi solat berjemaah. Solat berjemaah itu tafdhulu, lebih hebat min salatil fadhi, daripada solat seorang di 27 kali ganda dalam beberapa dalil ya. Maka kita kena solat berjemaah. Solat berjemaah pula tuan-tuan, kaki bahu kena rapat. Sebagaimana Nabi SAW ajar para sahabat untuk bila solat berjemaah, kaki, hujung kaki bersentuh dengan orang kaki sebelah, bahu bersentuh bahu. Kalau tak mampu buat dua-dua tuan-tuan, bahu sentuh dengan bahu orang sebelah pun sudah dapat pahala kesempurnaan. Ini semua kesempurnaan, ini bukan perkara kecil tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebutkan dalam bab kaki ni tuan-tuan, la tusawunna sufufakum aw yukhalifanallahu baina wujuhikum. Mestilah kamu luruskan, rapatkan saf kamu, atau Allah kamu akan melakukan satu kesalahan di hadapan Allah SWT. Dan juga disebut dalam satu hadis yang lain, kalau kamu tak rapatkan saf,
maka akan berpecah belahlah hati kamu. Lalu kita nak beritahu kesempurnaan solat bukan hanya terletak kepada kita, tapi terletak kepada masyarakat. Kalau kita dikendaki untuk menaikkan solat secara berjamaah di masjid dan di surau, kemudian hendaklah rapat bagi lelaki dan perempuan. Tidak ada kaul yang mengatakan bahawa wanita di solat kaki dia kena rapat. Tak ada. Mazhab Syafi'i pun tak ada cakap begitu tuan. Yang ada adalah kena rapat dengan orang sebelah kanan dan kiri. Jadi saya harapkan kita semua dapat maklumat ini dengan lebih benar, dengan lebih tepat, dan insya-Allah saya sebenarnya memang tidak ada kemampuan untuk memperincikan seluruhannya. Jadi tuan-tuan bolehlah dapatkan beberapa maklumat tambahan daripada web saya, sebagai contoh www.zaharuddin.net, ataupun di Facebook saya pun tulis je Zaharuddin.net. Ada bersama-sama dengan 292,000 orang yang lain yang saling kita berkongsi pandangan dan mengambil ilmu sesama kita, insya-Allah. Jadi selebihnya tuan-tuan bolehlah cari buku ni tuan-tuan. Saya gunakan buku ni pada pagi ni dan pagi besok dan pagi lusa. Insya-Allah kita harapkan adanya kebaikan, dan bukan nak jual buku ni tuan-tuan. Kalau nak beli buku lain pun tak apa, jangan bimbang. Nak cari kat mana buku ni ya? Nak cari mana? MPH ada, kedai ada. Kalau tak ada tu tanya ke kedai tu, nanti besok dia belilah tuan-tuan. Ada demand, ada supply. Begitulah tuan-tuan. Jadi sebagai hari pertama kita rasa cukup sekadar itu. Kita sama-sama tamatkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la tajal fina wala ma'ana syaqiyya wala matuda wala mahruma. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berikan kami kekuatan untuk membetulkan solat-solat kami, dan juga untuk menjadikan kami hamba-Mu yang bersyukur di atas segala nikmat yang telah Kamu kurniakan, dan seterusnya jadikanlah kami hamba-Mu yang benar-benar mukmin dan muttaqin, dan dapat banyak manfaat daripada solat kami, dan solat kami melayakkan kami untuk mendapatkan kami syafaat daripada pesuruhmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Kita bertemu esok dan lusa insya-Allah.